Nazan, kau boleh ke tak ni? So saya ada pula klinik second call aku. Zoom sikit Nazan. Nazan, kau senyap sebab kau tak boleh nak explain ke macam mana? Ah. Susah sikit sebab dia kecil kan. Nazan, macam ni lah. Kau send jawapan kau kat aku present. Ah. Fatin, tadi Afiq kan cakap kat Fatin yang dia tak boleh dia punya vaksin kan? Dia give vaksin. Cuba tanya dia dah siap soalan dia ke? Kalau dia dah siap boleh share jawapan dia. Oh, jap. Nampak tak? Nampak. Okay, yang tapi untuk di review boleh tengok dulu. Kalau korang nak tolong explain pun okay kot sebab Nazan tak boleh nak explain. Nak kena explain ke? Zul tanya dia macam mana dia dapat semua point tu, macam mana dia Okay. reduce equation tu. Okay, Nazan. Kan hang buat ni. First step apa yang hang buat dulu? Macam mana dapat dia punya ni?
Nazan, macam ni lah, kau jujur. Kau buat ke tak? Aku buat pun tapi dia bukannya faham semua. Jadi aku send terus jawapan yang aku tiru. Ni siapa punya? Zeti. Maksudnya ni kau hantar gambar dia, ni Aisyah Zati punya. Aku punya kecil. Maknanya Han tak buat dia lah. Ada tapi dia tak tu lah. Okay, apa yang kau ada Apa tu, yang kau faham. explain. Yang faham apa yang Formula tu. Okay, kau guna formula apa? Yang Y equal to HS bagi K. dia equation tu kena buat dengan equation tu. Tak ada cikgu. Nazan explain lah dekat yang tempat yang kau buat tu. Jangan senyap macam ni. Kalau nombor 1 tu dia pakai yang point tu. 0.9 tolak 0.41. Lepas tu masuk nilai dia. Nilai dia tu lah yang kat atas tu dia kena tunjukkan jalan apa. Dapatkan kiraan daripada soalan tu dia tukar. Di soalan bagi tu dia tukar jadi bentuk linear. Lepas tu guna log sebab kat situ ada kuasa X. Nazhan, macam mana kau dapat table of value tu? Macam mana kau create dia? Sekejap. Aku tak ada soalan ni nak kena pusing-pusing.
Present guna PDF cikgu ke? Ha. Itu. PDF cikgu kat mana? Kat grup kita. Sekejap. Mana? Mana Syakat? Bawah lagi, bawah lagi. Kat grup. Kat grup mana? Kat grup mana? Kat grup tu lah, kat grup tu. Bawah lagi, bawah lagi. Far. Ini ke? Oh. Dah. Sorry tu. Thanks Syakat. Okay, ini kan tajuk dialog. Okay, first kali kita tengok maklumat apa dia bagi. So, kita tengok table dia. Kat bahagian table. Siti bergerak tak? Table. So, kat sini kita nampak table ni kan. Lepas tu, kita baca yang A tu kan, dia suruh plot log base 10 Y against X. Lepas tu, so kita punya graph nanti, kita akan ada Y dia log 10 base 10 Y, lepas tu yang X dia X lah. So, dekat bawah table sebenarnya kita boleh buat terus. So, nanti, so nilai X tu kita kekalkan. Nak bergerak ni. Okay. Macam ni kan dah ni. Tak nak, adakah minta nilai X dengan log Y base 10 kan. So, X tu kekalkan lah sebab dia X dengan X kan. Lepas tu untuk log base 10 ni, ambil nilai Y yang sedia ada pada table tu, kita masukkan ke dalam calculator. Contoh dia, yang untuk yang 3 ni, Y dia log 2.57 base 10. So kita dapat poin-poin yang macam Nazhan buat tu kan. So kita continue je macam biasa, dapatlah nilai-nilai ni. Lepas tu nak buat graf ni pula, dia ada beberapa ciri-ciri dia lah, cikgu cakap. So first kali, kalau korang nak buat table, pastikan dekat bahagian kiri ke kanan? Daripada korang kan, daripada kiri tu 2 kotak, daripada bahagian kanan korang 1 kotak. So macam cikgu buat ni, dia buat table dia kan. Lepas tu korang letaklah table korang tu. Lepas tu, second, korang kena letak korang punya equation yang korang dah reduce tu. So macam ni kan kita dapat Y equal to H kuasa X over K kan. So tadi kan soalan nak minta log Y base 10. So kita kena tambahkan log. So korang tambahkan log untuk both side. Lepas tu macam cikgu buat ni, dia darabkan Y tu dengan K. So korang masukkan log dia. Korang akan dapat log K tambah log Y equal to log X kuasa H kuasa X base 10. So yang X ni kan kita tahu, kita boleh kedepankan dia. So korang akan dapat log K tambah log Y, lepas tu equal to X log H. Lepas tu kita kena bagikan dia dalam bentuk Y equal to MX plus C. Sebab tu lah cikgu gerakkan log K tu kan. So korang akan dapat akhir dia log Y sama dengan log X, log H, lepas tu X tolak log K. X tu korang tak belakang sebab kan kita nak buat MX plus C kan. So dapatlah nilai dia. Lepas tu bila dah buat dua ni, korang kena masukkan point-point tu dalam graf. So tadi dia minta 2 cm kan untuk ni kan. So korang ikutlah dia punya scale tu. Lepas tu buatlah graf ni. So macam cikgu buat ni betul lah cikgu buat ni. Point dia punya line best fit yang dapat kan. Lepas tu untuk soalan B1, faham tak yang sebelum ni? So untuk yang B1 ni, kita kena cari gradient. So seperti yang kita tahu, kita boleh guna equation tadi tu kan. Kan log Y sama dengan log H X ni kan. So yang belakang X tu adalah M. M ni kan merujuk kepada gradient. So korang ambil lah
log H sama dengan carilah gradient. So korang ambil je dua equation yang korang nak. Macam cikgu guna dia ambil 0.8. Cikgu ambil 7 0.8, 3 0.41. So nak cari gradient Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So 0.80 tolak 0.41 bahagi 7 tolak 3. So dapatlah 0.0975 bersamaan dengan log H. Tapi kita nak cari kita nak cari nilai H kan. So H tu ni kan base 10 kan. So H sama dengan 10 kuasa 0.0975. So dapat 1.252. Lalu untuk soalan yang kedua ni, dia suruh cari nilai K pula. Macam yang kita tahu, nilai K ni kan kita dapat pada equation ni kan. Dia tolak log K kan. So, negatif log K tu bersamaan dengan y-intercept. So, kita tengoklah dekat graf ni kan. So, graf dia dapat 0.12 kan. Dia punya y-intercept kan. So, negatif log K sama dengan 0.12. So, kan kita tahu kalau dalam tajuk log yang kat depan tu kita boleh naikkan jadi punca kuasa kan. Jadi kuasa kan. So, log K kuasa negatif 1 sama dengan 0.12. So, kita inversekan log tu kan, log 10 tu. So, kita dapat K kuasa negatif 1 sama dengan log K ni kan base 10 kan. 10 kuasa 0.12. So, cikgu tukarlah yang K kuasa 1 ni kan boleh tukar kepada bentuk 1 over K. So, cikgu tukar 1 over K sama dengan 10 kuasa 0.12 tu dapat 1.3183. So, K sama dengan 1 bahagi 1.3183. So, K sama dengan 0.7586. Tu je. Kalau dua significant figure rasa elok 4 lah. Sebab kan dalam MAT kan selalunya 4 kan. Kalau dua tu untuk graph. Kalau dalam plot graph, table of graph. So tu je. Terima kasih. Okay, soalan next. Maira boleh present sebab Afiqah tak ada. Boleh. Sekejap. I stop sharing Okay. Okay, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Nampak? Okay, so ni soalan nombor 2 ni soalan tajuk differentiation bawah application of differentiation. So, soalan nombor 2 ni dia cakap the curve y equal to x. Nampak ke? Kecil je. The curve y equal to x power 3 minus blah blah 1 passes through the point A to 3 and has two turning point P and Q. So, soalan A dia suruh cari gradient of the curve at A. So, dalam tajuk ni, kalau kita nak cari gradient dia sama dengan dy over dx dia. So, kita ambil je equation yang dia bagi ni, then kita differentiate dia. So, kita dapat ni 3x square minus 12x plus 9. And then, kita substitute nilai x, y yang dekat point A tu dekat dalam dy over dx itu untuk dapat dia punya gradient. Dia punya gradient. So, kita substitute nilai x, kita dapat negative 3. Ambil lah. Faham tak? Faham.
Okay, soalan B pula, dia suruh cari equation of the normal to the curve at A. Adik main kat luar lah, bising lah. Dek, main luar dek. Kejap. Okay, B pula, dia suruh cari equation of normal. And then, so, dia bagi point A kan. So, kita buat gradient of normal at point A sama dengan 1/3. Kenapa kita dapat 1/3? Sebab kita tahu gradient yang dekat point A tu -3. So, kita tahu bila normal bertemu dengan tangent, dia kan 90 darjah. So, gradient dia sama dengan -1. So, sebab tu lah gradient normal ni 1/3 sebab -3 darab M2 sama dengan -1 dan kita dapatlah gradient dia 1/3. And then kita substitute nilai X ni dalam equation yang dekat soalan tu bagi. And then kita dapat dia punya Y sama dengan 3. So kita dapatlah koordinat dia kan. Sekejap. Betul lah. Lepas tu kita dah dapat dia punya gradient. So kita nak cari dia punya C. Kita dah ada X dengan Y dia. And then kita substitute je dalam Y equal to MX plus C. And then kita dapatlah C sama dengan 7/3. And then equation of normal, kita substitute je semua nilai yang kita dapat tadi. Nilai gradient dengan nilai C. And then kita dapat 1/3 X plus 7/3. And then kan kita tak nak fraction kan. Then kita darab lah semua ni dengan 3. So dapatlah 3Y sama dengan X tambah 7. Faham tak? Ke laju sangat? Faham. Okay, then soalan C ni pula. Dia cakap coordinate Q and find coordinate Q and determine whether Q2 maximum or minimum point. So, okay, dia dah bagi, dia cakap ada 2 turning point kan, P dengan Q. So, P ni dia dah dapat. So, kita nak cari Q ni, dia punya koordinat dia berapa dengan dia tu maximum ke minimum. So, So, kita guna equation dy over dx yang kita dapat dekat soalan A tadi. Kita equal to 0 and then kita factorize dia dan dapat nilai x. Kita dapat 2 nilai x kan. Yelah sebab dia cakap ada 2 turning point kan. So kita dapat 2 nilai x. And then kita nak cari nilai y pula. Kita substitute nilai x tu dalam equation yang soalan bagi yang mula-mula yang ni. Yang this one. Lepas tu kita dah dapat nilai y dia. And then okay, yang 3 koordinat P kan 3, 1. So mestilah 3 ni dengan 1 ni equation koordinat P kan. So Q mesti ada lagi 1. So Q sama dengan 1, 5. And kita dapatlah Q sama dengan 1, 5. Lepas tu kalau kita nak tentukan point tu maximum atau minimum point, kita kena guna dia punya secondary maksudnya kena differentiate lagi sekali yang kita differentiate awal-awal tu. Lepas tu kita differentiate kali kedua dapat ni. And then kita substitute je balik nilai x. Nilai x dia kan 1. And then kita substitute dapat -6. -6 ni dia lagi kurang daripada kosong. So dia adalah maximum point. Kalau nilai dia lebih daripada kosong, dia adalah minimum point. So itu je. Ada apa soalan? Faham. Faham tapi kan Maira. Ya. Kalau Siti just buat macam Siti tak buat second derivative. Siti just buat dia punya kan turning point kan dia punya graph kan ada satu kat atas satu kat bawah kan. Kalau I guna daripada tu je boleh tak? Tak sure lah. Sebenarnya tengok muka tak je. Kita tengok cikgu punya jalan kira tu.
Kalau cikgu punya, cikgu buat macam cikgu guna table of value. Oh. Tak, nanti cuba Siti tanya cikgu. Okay. Korang ada nak tanya apa-apa ke Kak Maira? Okay, kalau macam tu soalan 3 siapa? Aku. Okay, kejap. I present. Nampak tak? Nampak? Okay, dipersilakan. Okay, soalan A ni. A1 ni. Okay. Overall dia punya trial ni ada 10. Tahu 10. Lepas tu dia punya success hanya P. Dan P tu kita tak tahu berapa. So kita nak cari P. Dan dia kasih mean 4. So kat sebelah ni cikgu ada kasih formula. Mean equal to NP. N tu dia punya overall, maksudnya 10 tu lah. So yang ni kita masuk formula je. Mean sama dengan 4 sama dengan 10P. So kita cari P equal to 2/5 nanti. Faham tak yang tu? Faham. Okay. Lepas tu soalan 2. 2 tu dia cakap x less than or equal than 2. So maksudnya dia start dari 0, 1 dan 2. Dan kita just masuk formula yang NC NCX PX Q N tolak X. So kita dah masuk je kalau X equal to 0, 10 C 0, yang P 2/5 kita dapat tadi, lepas tu kuasa 0, lepas tu yang Q ni dia yang 1, maksudnya yang 1 tolak 2/5 tu. So nanti dapat 3/5. So maksudnya 2/5 tu kan sukses. So yang tak sukses lah 3/5 tu. So darab dengan kuasa 10. So sama je yang lain, 1 dan 2. Nanti dapat jawapan 0.1673. Faham tak? Faham. Okay. Ada yang tak faham ke? Ke laju sangat? Faham. Okay, B pula. Siti. Okay, yang B ni, dia dah kasih mean dia 3.2 dan standard variation dia 1.5. So yang ni X dia less, dia more than 3.9. So yang ni kita just masuk formula yang X tolak mean per dengan standard variation. So 3.9 tolak 2.2. Sorry. 3.9 tolak 3.2 over 1.5. Nanti dapat 0.4667. So yang 0.4667 tu kita cari dekat table. Nanti dapat 0.32036. Cari kat table.
Lepas tu yang dua tu, dia suruh cari D. D kita tak tahu berapa. Tapi dia punya distribution tu 0.33. Mana kita dapat 0.33 tu? Daripada 3%. Dia tak boleh dalam 3%. So kita kena per dengan 100. Lepas tu kita just masuk je lah formula yang D tolak min 3.2 per dengan standard variation 1.5 equal to 0.33. So 0.33 tu kita cari kat table. Dia akan dapat 0.44. Kenapa dia negatif? Sebab dia dekat side of negatif kat kiri. So nanti dapat negatif 0.44. So nanti just keluarkan yang D tolak 3.2 per 1/5. Nanti dapat D equal to 2.54. Dapat tak? Ke kurang jelas? Dapat. Dapat? Okay. Sekian. Korang ada apa-apa nak tanya kat Echa? Ada yang tak faham ke? Okay, kalau tak ada, next apa? Saya. Siti present Okay. ni je. Mana guna yang tu Siti? Ah? Guna yang cikgu je lah. You nak guna yang cikgu ni? Ah. Okay. Okay, so question number 4 ni tajuk vector. So dia cakap Siti ada soalan. Okay, first step nak buat soalan vektor ni, kita kena keluarkan maklumat yang dia bagi ni dalam diagram tu supaya senang kita nak nampak dia punya flow and dia punya maklumat tu. So dia cakap OA sama dengan X. Tu OB sama dengan, okay, Siti bawa je lah ke bawah. Okay, kan soalan dia cakap OA sama dengan O nak pergi ke A tu sama dengan X. Lepas tu O nak pergi ke B sama dengan Y. And then dia cakap OC sama dengan 2/3 OA. OA tadi kan sama dengan X. So kita boleh simplify dia untuk cara macam aku buat. Aku bahagikan macam nak cakap. Okay kan OC sama dengan 2/3. So 2/3 X. Betul lah tu cikgu tulis. Ya Allah. Okay, so O ke C sama dengan 2/3 X. So kita tahulah C ke A tu mestilah 1/3 X. Ataupun 1/3 X. And then dia cakap AB sama dengan 2AD. And then kita boleh buat macam cikgu tu. So kita dapat diorang ni A pergi ke B sama dengan 2. So A ke D sama dengan 1. Sama juga dengan D ke B sama dengan 1. Sebab jarak dia sama. Kiranya D tu macam midpoint AB tu. And then soalan A dia cakap express in term of X and Y. So soalan satu dia minta BC. Kita tengok kat diagram tu, BC dekat mana? BC dekat straight tu kan. So kita carilah jalan yang untuk ke BC tu. So kita boleh guna BO tambah OC. So kita dapat BC. Sekejap. Macam tu. So kalau
Tapi soalan bagi dekat kita OB sama dengan Y. So kita nak ambil BO. So kita kena buat negatif Y tambah OC. Tadi kan 2/3X. So buat je lah macam biasa. And then kalau nak cantik letak positif dekat depan. So dapatlah jawapan macam cikgu tu. 2/3X tolak Y. And then soalan nombor 2 dia minta O ke D. Carilah O ke D tu dekat mana. So kita cari jalan untuk O ke D. And then kita dapat kita dapat O ke B dengan B ke D. Dia sebenarnya macam Pythagoras je. Faham. Ya, tunggu Siti tukis. O ke B, B ke D. Lepas tu kita tahu BD tu kan dia cakap dia sama dengan BD tu kan 1/2 BA. BA kan yang panjang dia. So kita nak dapatkan satu side je, satu bahagian je. Dia kan midpoint tadi kan. So kita bahagi dia. So dapatlah OB tu kan Y tambah 1/2 BA. Okay, and then BA tu pula, macam mana kita nak dapat BA tu? BA tu kita boleh dapat daripada BO ke tambah OA. Jarak jauh je. Okay, lepas tu kita masukkan substitute semua. Dapat jawapan 1/2X tambah 1/2 Y. So soalan ni main dia korang kena cari jalan yang ada nilai X dengan Y. So dapatlah jawapan dia. Ada apa-apa tak faham? Faham. Faham. Okay, itu je. Okay, yang kau faham kan flow yang Maira cakap tu? Sorry, tersalah tadi. Faham. Hai. Siti yang B. Huh? B? Oh, B. okay. Okey, yang B ni dia kasih O ke E sama dengan HOD. Lepas tu satu lagi dia kasih BE equal to KBC. Dia suruh express OE. Okay, yang B1 tu kan dia suruh express OE. So kita buat je lah. OE equal to HOD. OD tu kita dah dapat dekat soalan A2. So kita just sub yang OD tu. Nanti dapat yang H/2 X tambah H/2 Y. Itu senang je. Okay, kalau yang kalau yang B2 tu, kan dia suruh express OE. So kita kena cari jalan yang OE dia sama dengan OB tambah BE. Kan kita tahu BE tu ke atas dia kasih KBC. So kita buatlah. Kan OB tu equal to kalau kalau O ke B sama dengan Y tambah dengan KBC. KBC ni kita tak tahu. Tapi BC kita tahu. BC kita boleh ambil dekat A1. So yang BC tu kita just sub kita just sub. Nanti dapat KY
negatif KY tambah 2/3X. Lepas tu kan kan ada Y tolak KY. So dia boleh factorize. Nanti jadi 1/K, 1 tolak K, bracket 1 tolak K bracket Y. Nanti lepas tu tambah dengan 2/3X. Situ je. The question. Faham ke? Okay. Okay, korang faham kan soalan Echa present tu? Next, Sharin, kau nak present sendiri ke kau nak guna cikgu punya? Kau dah buat kan? Nak tengok cikgu ni. Tapi kalau kau dah buat, aku rasa better kau present lah sebab memang patut kau present pun kan? Present lah. Aku stop sharing. Aku present. Hello. Kalau aku split screen nampak kan? Sebab nak buka soalan dengan jawapan. Try. Mana? Nampak? Faham. Nampak. Kita akan show circle with center O. D is midpoint, obviously. And then sebagainya. Yes, given that the area of the major sector OAC is 209, 7/5 cm per square. Okay, betul. KA, the value of theta in radians. Okay, kali ni nak cari theta. Tengok kat sini. Kalau ada 60 kat situ. Okay, 60 tu, dia sama kan, kiri kanan tu. 60 dengan 60, kita dapat 120. So, the whole circle, 360, kita minus dengan 120. So, kita dapat 240 degree. So, bila degree, kita nak tukarkan ke radians. Nilai degree tadi yang kita dapat, darabkan dengan pi over 180. So, kita dapat jawapan dia 4.189 radian. Ni adalah theta. Betul lah. Theta in radians. Value of theta in radians. Okay. Lepas tu B soalan dia, okay. Find the radius in cm of the circle. So radius dia, kita ambil ni. Major sector tadi. Sama dengan formula area. Setengah R squared darab dengan apa kita dapat ni radius. Jawapan A tadi lah. Okay, lepas tu R square tu kita nak jadikan setengah R square tu kita nak jadikan dia R. Okay, so kita darabkan kiri kanan dengan 2. So yang kiri tu kita darab 2, kita letak kurungan. Lepas tu yang belah kanan dia jadi R square saja. Okay, bila kita siapkan yang 2 darab 209 nak 7 bahagi 15 tu 7/15 kita dapat tu 6284 over 15. Okay, itu sama dengan R squared darab dengan jawapan A tadi. So cara dia 6284 over 15. Dapat jawapan, kita bahagikan dengan radians yang sebelah tu. Bila dapat, so R squared kita dapat 100. Kita square root 100 tu kita dapat R. So R adalah 10 cm. Faham? Faham. Baik. Faham. Jangan sambung CD.
Go Oh down. aku lah. Sekejap. Nampak? Ke tak jelas? Nampak. Nampak. Sabarlah, C dulu. Aduh dah dia ni. Okay, C. Soalan dia. Sekejap. Tak dengar Ajang, kuat sikit. Aduh. Dengar? Dengar. Esok Hello, mana? hello. Ya. So C dia cari perimeter of the shaded sector. So mula kita tulis dulu perimeter, cara nak cari perimeter OC plus AC plus sector OAC. So sudah. Nak cari sektor OAC guna formula S equal to R theta. Radius lagi 10 darab dengan theta dah cari tadi 4.189 dapat 41.89 cm. So OC dengan AC dah dapat dah. Radius dia 10. Jadi substitute lah 1.89 tambah 2 darab 10 sama dengan 61.89 cm. Okay, dia pula dia minta apa ni? Area of segment ABC. Area of segment kan dah masuk webinar hari tu. Dia cakap nak cari area segment equal to area triangle. So cari area sector OABC. Jangan. Alhamdulillah. Sector OABC equal to 1/2 R square theta. Tu masuklah. Nak cari 120 tu dia punya angle in degree. Kena tukar dalam radian. So darab 3.142/180. Dapatlah 104.73 cm. So area triangle pula tak tahu. Bolehlah sin rule kan. Sin rule kan. Dah belajar kan. AB sin C. Radius dia A dia 10, B dia 10. C dia 120. Dapat 43.30 cm. Betul lah. Salah. Entah, tak tahu tu. Betul dapat area segmen dia area keseluruhan tolak dengan area triangle. Dapatlah 61.43 cm square. Siap. Okay, thanks Jang. Yang terpilih untuk review, boleh review kot sebab dekat chat korang cakap ada yang something wrong. Aziz, kau cerita apa masalah dia? Oh aku. Okay. Semua betul. Dah betul kan. Tapi tajuk tu kena elok lah. Kalau tajuk kau tu salah kan, nanti dia guna apa? Tu area triangle. Area triangle tu yang tanda soal tu. Kau masukkan formula dia situ, bukan dekat sign rule. Sign rule tak ada dalam chapter ni. Ya boys. Sign rule tu buang lah. Patutnya kau kosongkan sign rule tu. Kalau nanti kan dia jadi tajuk baru tau. Faham tak? Okay bos.